TPP memulakan satu budaya baru di Parlimen Malaysia. Satu peristiwa yang tak pernah berlaku dalam sejarah Parlimen. Unprecedented in Malaysian parliamentary history. Di mana satu treaty antarabangsa dibawa ke Parlimen untuk kelulusan. Ia juga membawa budaya baru kerana pihak kerajaan dan pembangkang duduk semeja untuk bincangkan satu isu yang besar kerana TPP merupakan satu trade deal, the biggest trade deal ever. Dan budaya baru ini adalah satu perkara yang positif bagi demokrasi di Malaysia. Saya mengambil pendekatan untuk menubuhkan caucus. Caucus ini merupakan caucus yang bipartisan seperti diakui oleh ahli pembangkang sendiri, bukan sahaja kerajaan. Yang Amat Yassin menceritakan tentang pengalaman dalam caucus. Sebenarnya saya nak sahkan apa dia kata. Mula-mula 3-4 kali caucus bertemu, ahli Parlimen BN pun tak sokong TPPA, mula-mula. Dan satu masa itu pembangkang cukup marah pada saya. Tidak ada kepercayaan, mereka nak keluar, nak bubarkan caucus. Ini cerita sebenarlah, boleh saya dedahkan sekarang. Yang pertama, pada peringkat awal, ahli Parlimen BN 6 orang, mereka pun tak sokong TPPA. Dan satu masa dalam perbincangan, ahli Parlimen pembangkang ugut untuk keluar daripada caucus. Tetapi apabila kita beri penerangan penjelasan, mereka akur dengan keperluan untuk kita terus berbincang. Maka saya bangga kerana MITI telah memulakan satu budaya baru. Budaya untuk membincang isu-isu yang melibatkan kepentingan bersama. 13 hari bulan Januari, hari Selasa, saya berjaya untuk membawa semua ahli Parlimen ke MITI. Hadir sama ialah tokoh-tokoh dalam kerajaan. Hadir sama ketua pembangkang. Kita ada plenary satu pagi dari pukul 10.30 hingga pukul 1. Saya jawab semua soalan dibangkitkan oleh pembangkang. Soalan banyak dibangkitkan oleh opposition. Kerajaan ada juga. Tetapi dalam suasana yang cukup tertib. Makna soalan dan jawapan kita bincang dalam suasana cukup baik. Dan petangnya ada bengkel hari Selasa belah petang. Ini juga satu di mana pihak kerajaan pembangkang duduk semeja untuk kita bincangkan 4 bab yang penting dalam TPP. Jadi saya bangga kerana MITI telah mulakan satu budaya baru dalam sejarah Parlimen Malaysia, di mana untuk hal-hal yang punya kepentingan besar bagi negara, kita telah duduk semeja, dan inilah satu perkembangan yang harus dialu-alukan. Kerajaan Barisan Nasional mempunyai sikap yang terbuka. Dan saya ucap terima kasih kepada ahli caucus, dan juga nampaknya setakat ini perbahasan terkawal cukup baik. Cumanya saya nak tekankan sekali lagi bahawa kalau ada mana-mana ahli Parlimen yang mengambil pendekatan untuk bashing multinational. Kita tahu multinational tidak sempurna. Tapi kalau benar-benar pembangkang ni begitu anti multinational, maka hambatlah mereka keluar daripada Malaysia. Halau mereka daripada Malaysia. Kalau itu pendekatan beberapa ahli Parlimen pembangkang yang tak mahu pada multinational. Kelantan pun ada multinational. Rom Wako, 30 tahun di Kelantan, 100% export company, menyumbang kepada forex earning 1,800 pekerja, sudah melabur lebih 900 juta ringgit, akan melabur tambahan 300 juta ringgit lagi, akan tambah pekerja lebih 500 orang. Jadi kalau mana-mana ahli Parlimen yang begitu anti kepada multinational, silalah cadangkan supaya mereka tutup kilang, balik ke Jepun, balik kepada Amerika. Jadi kita bercakap kena berhati-hati kerana kita bergantung pada dunia. Malaysia sebuah negara perdagangan dan pelaburan bergantung pada dunia. Bukan itu saja, kita harus ingat bahawa kita besar di luar negara. Jadi kalau kita anti multinational, kita nak halau orang luar daripada negara kita, macam mana orang halau kita pula? Orang halau Petronas, Sime Darby, Khazanah. Jadi sekarang ni kita bercakap tentang menang-menang, win-win. Berniaga ialah about making money, mutually beneficial. Kita bukan bercakap zero sum game. Kita untung, dia rugi, tak ada. Dalam pada itu kita akui bahawa ada perkara-perkara yang perlu kita perbetulkan. Multinational harus lebih bertanggungjawab. Umpamanya mereka harus lebih agresif untuk membangunkan SME, small medium enterprises. Ini kita akui. Jangan tangkap muat, bashing perdagangan antarabangsa, foreign investments. Ini akan, this will scare people away from you. Dan ini merugikan kita. Mengikut maklumat yang ada pada kita, syarikat-syarikat multinasional negara kita daripada TPP ada ataupun menggaji tak kurang 700,000 pekerja.
700,000 pekerja di Malaysia, bekerja di syarikat Amerika, Jepun, Singapura, Australia, semua ini merupakan negara-negara TPP. Ya. Jangan kita main-main perkara ini. Jadi sebelum kita buka mulut, naklah kita berhati-hati, ya, kerana kita ni nak ada pelaburan. Kalau tak mahu pelaburan, tutuplah Invest Penang, Invest Selangor, Invest Johor, Invest Penang, tutuplah Maedah. Jadi jangan kita bercakap tanpa berlandaskan fakta, jangan terlalu kata emosi, kita harus objektif dalam percakapan. Apapun saya setakat ini saya rasa perbahasan memuaskan, ya, saya berpuas hati dengan isu-isu dibangkitkan. Cuma saya harap kita berucap berlandaskan fakta, jangan kita terlalu emosional. Kita boleh kritik dan kerajaan menerima kritikan. Saya banyak terima kritikan dalam caucus 15 kali. Setiap kali sebelum saya keluar negara untuk berunding, saya jumpa adikku. Saya cukup menghormati mereka dan saya ucap terima kasih kerana mereka memberikan pandangan yang cukup baik. Ya. Satu masa itu saya nak keluar negara, saya terpaksa jumpa ahli parlimen di airport. Dia begitu sekali. Saya hormat mereka dan kita ada mutual respect dan inilah budaya yang telah dimulakan dan saya harap budaya ini kita akan teruskan di mana pihak kerajaan pembangkang boleh duduk semeja untuk membincangkan isu-isu yang melibatkan kepentingan besar bagi negara kita. Terima kasih. Okay, Datuk, di peringkat awal perbincangan, Ketua Pembangkang ada membangkitkan mengenai isu international dispute semua ni dan juga mengenai kemungkinan kerajaan negeri juga akan disaman dalam isu ni. Adakah kerajaan boleh address ini untuk... Dua perkara. Yang pertamanya ialah ISDS yang ada hari ini, yang dicadang, belum ada lagi. Ada berbeza daripada ISDS Philip Morris ke Ecuador ke yang disebutkan dalam parlimen. Ya, kenapa ada safeguardnya antara lainnya umpamanya kalau ada dispute berkaitan dengan takrif sesuatu peruntukan dan TPP, maka takrif yang dibuat oleh TPP Commission, ya, adalah mengatasi takrif mana-mana pihak, ya, bukan lawyer yang buat takrif, bukan arbitrator buat takrif, tetapi takrif yang dibuat TPP Commission. Dan TPP Commission ini adalah satu badan yang mana kita semua ada kuasa yang sama, ya, bukan Jepun ke Australia ke Amerika dominasi, satu negara satu undi, bukan bangsa-bangsa bersatu ataupun IMF, World Bank, di mana negara-negara tertentu mempunyai kuasa yang lebih, ya. Itu yang pertama, ya. Maknanya ISDS yang ada sekarang ini adalah berbeza daripada ISDS yang dicadangkan dicadangkan di bawah TPP. Berkaitan dengan kebimbangan kerajaan negeri, ya, benar sebelum ini, ya, ada kes-kes di beberapa buah negara yang melibat negeri, ya. Ini satu perkara yang setakat ini kita merasakan bahawa negeri tidak seharusnya terkesan, tapi apapun ini satu perkara yang saya tahu membimbangkan negeri. Saya telah jelajah seluruh negeri dan ini antara perkara-perkara yang dibimbangkan. Dan sebenarnya saya pun ada jumpa Yang Muhammad Bagan, ya, saya pukul 2 pagi saya jumpa beliau mengenai TPP ni, dan ini juga dibangkitkan oleh beliau dan kita akan membuat kepastian mendapat legal opinion supaya kita mempunyai pandangan yang tepat berkaitan perkara ini. Okey. Kaedah itu terserah kepada kalau ada dua kaedah, ya, dalam parlimen ni. Yang pertama suara, mana lebih suara itu bergantung dari speaker lah. Tapi kalau ada lebih 10, 15. Lebih 15 ahli dewan rakyat yang mohon supaya ada belah bagi, maka akan ada belah bagilah, ya. Tapi saya rasa kalau tanya saya sebelum ini di luar ni panaslah TPP ni. Yeah, I expected fireworks this morning in the Dewan Rakyat. Tapi sekarang ni belum ada fireworks lagi lah. Sekarang nampak okey. Perbahasan terkawal. Saya terima kasih kerana perbahasan berlangsung dalam keadaan cukup rasional dan objektif setakat ini. Ya. Rahsia? Tak ada dalam sejarah Malaysia lah. Ya. Sorry? Secret ballot? No votes. They're saying by paper. So, and you do it confidentially. So, are you going to consider? That's up to the speaker. We are open. The speaker decides. He's in control of the house, not us. Yeah? It depends on him. What's important is this has got to be put to the vote,
And I can only go to Auckland if Dewan Rakyat, Dewan Negara agree that or Malaysia can go ahead to sign the TPPA. Yeah? Whatever, irrespective of the process, yeah? I will leave it to the Speaker to decide. So the issue just to confirm. Sorry? Yeah, the issue just to confirm. They want is either accept the total or reject the total. There is no room to negotiation like the minus party. No. Thanks. Okay? Anything else? Thank you. Terima kasih. Confident are you that BN MPs BN, we met them so many times. This year, 6-7 times. Yeah? And not only in big groups, we've seen them in 5s, in 10s. Yeah? So this process has been going on for quite a while. And they have, as I said, even members of the BN caucus, 6 of them, they were not comfortable, and a few of them were against the PPA. What Jasin said in the House today, I would like to endorse that he was opposed to PPA in the beginning, but towards the end he began to understand. As we engage him more regularly, they began to know what TPPA is all about. And in the end, I must say that some of them have become my biggest supporters. 2 years ago, they were against it. Now, I'm comfortable that some of them have become my biggest supporters of TPP. There are claims by certain parties that 2 days is not good enough. Oh well, you must acknowledge that we are the only country in the world. MPs are not stupid people; they're very clever, intelligent people. You cannot underestimate the intelligence. That is an insult to your intelligence. And in any case, some bills, you know very well, in this Parliament. This process of TPP consultation has been so extensive and intensive. I don't know of any other proposal which has gone to Parliament, which has gone through this thorough process. 2 years of discussion. Lots of questions in Parliament have been asked in the last 5 years, and on those occasions I've taken the liberty to explain to them what TPP is all about. So it's not 2 days. It's been 5 years. 5 years. Okay, thank you. Be sufficient. Yep. And I think besok ni kalau ikut ni supposed to finish whatever the time is, 5:30, and for all you know, it might even end up earlier. I think some MPs are repeating the same subject. There's 30, according to the Speaker, there's 30 MPs who expressed interest to talk on TPP, and for all you know, because some of them will be repeating the same subject, for all you know, it might end up early. Wishful thinking, of course. Okay. will there be any specific body formed by MITI Yes. for people to complain in case TPP? Ya, ada dua perkara, dua cadangan yang sudah kita setuju. Yang pertama bagi SME, we need to have further engagement with them to allay their fears. Itu setuju. Yang keduanya, satu NGO lagi mencadangkan supaya ada satu badan untuk memantau TPP. Itu kita setuju. Kita tidak ada masalah. Penting untuk kita pastikan bahawa kita mendapat faedah daripada TPP, khususnya SME. Okay, thank you. Thank you.